Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Zainuddin bin Mahzan. IPSU 2020-25-28. Saya daripada kelas IPSU 2H. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zaid Aisyah bin Muhammad Syarif. Nombor kad metik IPSU 2020-25-203. Saya daripada kelas. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman bin Syamudin. Nombor metik saya adalah DSU 2020-24658 dari kelas 2H. Nama saya Muhammad Hakim Hassan. IPSU 2020-24688 dari kelas 2I. Nama saya Muhammad Hakim bin Syamudin. Nombor kad metik saya DSU 2020-25311 dari kelas 2H. Okay, firstly saya ingin menceritakan tentang terdapat banyak tokoh-tokoh yang lebih sanggup mengorbankan nyawa demi untuk mempertahankan tanah air. Di antaranya saya ingin menceritakan tentang tokoh Lieutenant Adnan. Seperti yang kita tahu, Lieutenant Adnan ni adalah para jurid muda yang sanggup menggadaikan nyawa demi untuk mempertahankan tanah air. Waktu penjajahan, waktu dia mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh Jepun. Walau bagaimanapun, seperti yang kita tahu, di antaranya terdapat banyak kekurangan kelengkapan daripada segi kekurangan peralatan senjata dan bekalan senjata untuk membawa di medan perang. Oleh itu, beliau amat bersemangat dan beliau dan anak buahnya sangat bersemangat untuk demi mempertahankan tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan ceritakan tentang latar belakang Lieutenant Adnan. Nama sebenar Lieutenant Adnan ni adalah Adnan bin Saidi. Tahun kelahiran dia 1915, meninggal pada 14 Februari 1942. Dia lebih dikenali sebagai Lieutenant Adnan, merupakan seorang anggota tentera dan askar tanah Melayu dari Brigade Infanteri 1 yang bertempur dengan Jepun dan pertempuran Singapura. Beliau dianggap oleh rakyat Singapura dan rakyat Malaysia hari ini sebagai wira untuk tindakannya dalam pertempuran Bukit Candu dan Pasir Panjang. Nama beliau juga diabadikan pada kenderaan perisai tempur MA-Series. Pada tahun 1933, ketika berusia 18 tahun, beliau memasuki Regimen Askar Melayu. Setahun kemudian, beliau terpilih sebagai rekrut terbaik. Pada tahun 1936, Adnan dilantik ke pangkat sarjan, kenaikan pangkat yang pantas bagi seorang tentera muda. Pada tahun 1937 pula, beliau terpilih untuk mewakili platunnya dalam pembarisan memberi hormat di London bagi menyambut pentabalan Raja George V. Tidak lama selepas itu, Adnan sekali lagi dinaikkan pangkat kepada kompani sarjan major dan dihantar ke Singapura untuk kursus latihan pegawai. Setelah menamatkan kursus sebagai lieutenant muda, Adnan dilantik sebagai ketua pelantun ke-7 kompani. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membincangkan tentang objektif kajian Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan bermula daripada dia masih kecil. Pak Saidi mempunyai 3 orang anak, iaitu Adnan yang sulung, yang kedua Ahmad, yang ketiga Amarullah. 3 adik-beradik itu membesar di kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Adnan sekeluarga memiliki keturunan darah pahlawan, iaitu moyang-moyang mereka pernah menolong Dol Said semasa perang di Nanning. Dan Pak Saidi ni juga dia tidak suka menghebah-hebahkan diorang punya keturunan, sebab ada primitif yang bercakap pendahaka masa kuat seketika itu. Penjajah British tidak suka kepada siapa yang menentang mereka. Mereka mahu menyedut keluar sebanyak-banyak hasil bumi daripada tanah Melayu dia. Seterusnya, kemarahan mereka ditentang hebat oleh pasukan tentera Melayu.
Setelah beberapa kereta kebal musnah, akhirnya tentera Jepun berundur semula ke Jurong. Askar Melayu diserang oleh tentera Jepun yang marah. Berita itu menggusakan Lieutenant Adenan. Apatah lagi Kapten Rick sebagai membiarkan sahaja askar Melayu mempertahankan Pasir Panjang. Akhir sekali saya akan menceritakan tentang objektif kajian, iaitu tumpahnya darah pahlawan. Tumpahnya darah pahlawan ni adalah berlakunya pertarungan sengit di Bukit Candu. Pertarungan ini antara tentera Lieutenant Adenan dan tentera Jepun. Tentera Jepun menggunakan macam-macam senjata, iaitu mesin gun Lewis, senjata bayonet dan macam-macam lagi. Tapi tentera Melayu tidak mudah mundur dan menyebabkan tentera Jepun kecewa. Dalam pertempuran yang berikutnya, ramainya pegawai dan tentera mati. Walaupun Lieutenant Adenan cedera parah, maka beliau kata kepada askar-askar beliau untuk perang hingga tumpahnya titisan darah akhir. Lepas tu apabila tentera Jepun sudah menangkap Lieutenant Adenan, dia memasukkan Adenan dalam buni dan gantung Adenan di sebuah pokok ceri. Di situ juga tentera Jepun berbaris mengikut barisan. Setiap tentera Jepun menikam Adenan dengan satu tikaman. Cara itu adalah cara yang amat kejam sekali bagi tentera Jepun untuk buat ke atas Lieutenant Adenan. Seterusnya, saya akan membuka topik tentang penyataan masalah yang timbul di dalam Lieutenant Adenan. Antara penyataan masalah yang timbul ialah apabila orang kampung Lieutenant Adenan, iaitu Nordin yang saya ketahui, dia memperlekehkan Lieutenant Adenan ketika dia ingin menjadi tentera. Selain itu, Adenan telah dituduh sebagai pengkhianat dan menjadi tali barut kepada pihak British. Pada hari kedua, askar Jepun telah berjaya melakukan beberapa tembakan kepada kubu pertahanan askar Melayu dan menyebabkan banyak orang terkorban pada ketika itu, dan menyebabkan tentera India British terpaksa melarikan diri. Namun dengan demikian, Lieutenant Adenan ni semangat dia berkobar-kobar pada ketika itu. Dia melakukan satu rancangan dengan mengumpulkan askar Melayu ni supaya dapat menggagalkan rancangan tentera Jepun. Seterusnya, penyataan masalah yang kedua ialah pada tahun 1941, pada tarikh 8 Disember, ketika itu berlaku satu peperangan yang besar antara askar Melayu dengan askar Jepun. Pada ketika itu, askar Jepun ditentang hebat oleh askar Melayu yang dibantu oleh askar British. Pertempuran yang berlanjutan di Bukit Candu yang menyebabkan banyak tentera Melayu tercedera parah. Namun begitu, Lieutenant Adenan pun yang tercedera parah memberikan kata-kata semangat kepada tentera Melayu supaya mereka tidak mudah berputus asa, dan juga mereka haruslah mempertahankan negara dengan bersungguh-sungguh. Pada pengakhiran hayat Lieutenant Adenan, pada pengakhiran itu yang dapat saya tahu ialah Kopral Yaakob yang dapat pingat keberanian, Medal of Gallant, yang pada ketika itu juga turut serta dalam pertempuran di Bukit Candu, yang di mana dia yang tercedera parah, tetapi dengan strateginya dia berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri, dan melihat kejadian yang di mana Lieutenant Adenan ini dibunuh oleh tentera Jepun. Kematian Lieutenant Adenan tu, kakinya digantung di pokok ceri
dengan rasa dendam tentera Jepun terhadap tentera Melayu, jasad Lieutenant Adnan ni ditusuk-tusuk menggunakan bayonet sehingga kan perut Lieutenant Adnan ni terburai dan badannya diletakkan sejenis bahan yang bahan itu dapat macam macam dia boleh mendatangkan serangga-serangga yang boleh menggigit jasad Lieutenant Adnan ni. Selain itu, menurut sumber yang saya tahu ialah jasad Lieutenant Adnan ni juga dibakar hidup-hidup oleh tentera Jepun. Sekian daripada saya. Antara nilai dan pengajaran yang saya koleksi daripada cerita Lieutenant Adnan ni ialah yang pertama, nilai kebijaksanaan, yang mana Lieutenant Adnan ni dia mengesan orang Jepun yang cuba menyamar sebagai orang India dengan memakai turban, macam orang kita panggil lah turban ni macam serban lah. Ketika time tu orang Jepun menyamar dia nak serang pasir panjang. Okey, yang kedua pula nilai keberanian, yang di mana kumpulan si Lieutenant Adnan tu dia berjuang habis-habisan lah untuk menentang tentera Jepun. Walaupun jumlah kumpulan si tu lagi sikit daripada jumlah tentera Jepun. Yang ketiga, nilai bekerjasama. Okey, yang mana penduduk kampung yang tempat tinggal Lieutenant Adnan tu, penduduk kampung dah tak bagi tahu yang ada yang diorang cari anak-anak Lieutenant Adnan. Anak-anak Lieutenant Adnan dengan isteri dia. Nama kampung dia Kampung Sungai Ramal. Okey, yang keempat, nilai patriotik. Lieutenant Adnan ni memang banyak nilai patriotik dia. Antara salah satunya nilai patriotik dia sanggup tinggalkan bidang untuk menjadi guru, dia tinggalkan untuk menjadi askar untuk berjuang kepada negara. Pengajaran yang pertama ialah kita perlu mempunyai sifat yang berani untuk mempertahankan negara. Contohnya macam Lieutenant Adnan ni, dia sanggup memasuki tentera Malaysia, tentera Tanah Melayu untuk mempertahankan negara Malaysia daripada serangan tentera Jepun pada waktu itu. Okey, yang kedua pula, kita perlu memiliki semangat cinta akan negara yang tinggi. Contohnya perjuangan Lieutenant Adnan dan askar Melayu membuktikan yang mereka memiliki semangat yang tinggi. Maksudnya dalam berjuang habis-habisan untuk mempertahankan negara kita sampai ada yang terbunuh. Seperti contoh Lieutenant Adnan ni, dia sampai kena tangkap, lepas tu diheret sekeliling tu ada sekeliling orang-orang supaya orang Jepun ni nampak yang orang kuat Tanah Melayu kalah. Okay. Yang ketiga pula, kita perlu memiliki wawasan yang tinggi dan berpandangan jauh. Okey, seperti Pak Syed dia menghantar anak-anak dia termasuk Lieutenant Adnan ke sekolah Inggeris kerana dia sedar banyak ilmu pengetahuan yang dapat ditimba apabila Pak Syed ni dihantar anak-anak dia ke sekolah Inggeris. Okey, yang terakhir, kita perlulah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Seperti contoh macam Pak Syed ni, dia suka membaca hasil penulisan Syed Al-Syekh Al-Hadi dalam majalah Al-Imam dan risalah-risalah yang diterbitkan. Macam dia suka baca buku, risalah-risalah yang berilmu. Itu saja. 野郎、お前らも乾杯したからな。さあ早く制服を抜け、降伏しろ。 Aku tidak akan menyerah. Askar-askar Melayu akan berjuang dalam pakaian seragamnya. Kita tidak akan tidak. なかなか根性あるわね。そうかそうか。それじゃあお前を足から木にかけても抵抗するのか見てみよう。そうするときっと屈するんだろう。Nabi Marwah, Raja Bangsa!